Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Ini adalah pembelajaran akhir kita iaitu 2.5.7. Hari ini kita nak belajar menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Pada minggu lepas cikgu ada minta kamu untuk buat model kan. So hari ini kita nak nilai model kita tu. Kemudian 2.5.8 kita akan mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik supaya lebih efisien. So kita akan cadangkan sesuatu penambahbaikan lah. So benda tu mungkin akan boleh dikomersialkan, contohlah. Okay, so kita akan tengok ulang balik. Sebelum ni kita dah melakar. Siap pastikan awak dah melakar sistem aquaponik. Awak boleh pilih antara sistem rough, sistem EBV and flow ataupun sistem NFT iaitu Nutrient Film Technique. So ini adalah contoh lakaran yang mana kita ada letak komponen utama serta elemen dan juga prinsip yang ada. Kemudian kita pergi kepada menganalisis. Okey, kita nak analisis adalah berdasarkan elemen serta prinsip. Garisan, rupa bentuk semua-semua ni, kalau ada dekat awak punya lakaran, tandalah ada dan analisislah dia berada di mana. Sama juga dekat prinsip. Kemudian kita dah membina model reka bentuk aquaponik. Apa yang awak lukis adalah sama dengan apa yang awak buatlah. Ini adalah contoh pembuatan pelajar cikgu. Ini pun sama. Okey, kemudian kita akan pergi kepada menilai. Iaitu hari ini kita nak pergi kepada menilai. Penilaian reka bentuk sistem aquaponik. Okey. So 2.5.7 menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 133. So bilakah penilaian ini dibuat? So kita akan buat penilaian model ini selepas kita siapkan model lah. Penilaian dibuat selepas model siap. Lepas awak buat baru kita boleh nilai. Tetapi dia meliputi 5 kriteria. Ada 5 kriteria dalam penilaian reka bentuk aquaponik, iaitu kriteria yang pertama, dia adalah kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Yang kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Yang ketiga, kecenderungan fungsi dan praktikal. Yang keempat, ergonomik. Yang kelima adalah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. So kita akan nak go through ni satu persatu. So ini adalah menilai model reka bentuk sistem aquaponik melalui kriteria, iaitu yang pertama dekat sini kita boleh lihat kecenderungan inovasi. So once kita dah dapat idea dan sebagainya, kita akan ada creativity idea. Creativity idea ni adalah untuk kita hasilkan sesuatu reka bentuk ataupun kaedah yang baharu ataupun fungsi dia yang mana akan memberikan manfaat kepada pengguna lah. Ada benda tu buat boleh berfungsi. Okay, so itu adalah berdasarkan kreativiti, inovasi awak lah. Okay, yang kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. So first kali orang akan tengok menarik ataupun tidak. Daya penarik produk, menarik ke tidak? Cantik ke tidak? So dia ni akan mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu yang akan memberikan nilai tambah kepada produk serta pengguna awak lah. So pastikan produk kita mempunyai ciri-ciri mesra alam. So mesra alam ni means like kita guna bahan kita semula lah. Kita tidak menghasilkan sesuatu benda yang baru, tetapi kita menggunakan sesuatu yang sedia ada, kita ubah menjadi bentuk yang lain. Kita ada belajar dekat tingkatan 1 dulu, ingat. Kemudian kecenderungan fungsi dan praktikal. So kekuatan bagi memenuhi sasaran pengguna, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. That's mean praktikal ataupun tidak, sesuai ataupun tidak, memenuhi kehendak semasa tak? Pastikan adalah benda-benda kriteria tersebut. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Pastikan dia dapat menerangkan kebolehan pembuatan, ada rupa bentuk yang menarik, penggunaan bahan daripada apa, ada aplikasi teknologi tak, dan kebolehpasaran. Kebolehpasaran ni maksud dia boleh komersial tak? Kalau orang nak beli tu, boleh tak orang tu
gunakan di rumah dia. Contoh. Okay. Kemudian ergonomik. Ergonomik ni means like dia mempunyai ciri-ciri keselamatan. Dia ni lebih kepada interaksi pengguna dengan persekitaran. Okay, contohnya daripada segi keselesaan, memudahkan pengguna dan mempunyai ciri-ciri keselamatan lah. So, produk reka bentuk awak tu pastikan dekat dia punya akuarium tu tak adalah macam tajam-tajam tu kan. Apa kita panggil? Stud stud. Yang tajam tu kan. So, dia tidak mesra pengguna. So, pastikan ikan awak tu, akuarium dia tu tak tajam. Dia terhalang daripada keselesaan orang ke. Pastikan tak adalah, barulah dipanggil kriteria ergonomik. Okay. So, next kita akan pergi ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik. Ada 5 langkah cadangan penambahbaikan. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 134, iaitu langkah yang pertama, pereka akan tambah baik reka bentuk. Siapa pereka? Siapa pereka, cikgu? Pereka ialah awak lah. Awak yang buat model tadi kan. So, awak sebagai pereka, awak akan tambah baikkan reka bentuk awak tu berdasarkan apa? Berdasarkan kajian permintaan pelanggan. First memang permintaan pelanggan. Kemudian kaji selidik sumber asli dan perkemaskan elemen estetika. Itu yang pertama. Yang kedua, pereka ni dia akan sembahkan. Bukan sembah-sembah tau. Dia maksudnya dia akan tunjuk. Tunjuk penambahbaikan ataupun apa-apa perubahan dekat produk awak tu untuk dibincangkan, untuk input dan juga untuk mendapatkan kelulusan pelanggan. Dia macam customer first. Macam itulah. Pelanggan diutamakan. Okay. Langkah yang ketiga, kita akan ada dua ujian reka bentuk yang akan berlaku lah. So, sama ada ujian yang pertama iaitu pengesahan standard, yang kedua adalah ujian penggunaan. So, mereka ni dia akan bentangkan semua tambah baik tadi kepada pelanggan untuk persetujuan dia lah. Okey. Langkah yang keempat, perbincangan pra-pengeluaran. Pra-pengeluaran tu once pelanggan kata, okey, on, setuju. Kita kena tanya pra-pengeluaran dengan pakar lain. Siapa pakar lain? Pakar lain adalah pembuat model, pengeluar, jurutera, pengatur cara. That's mean benda ni boleh dipasarkan untuk orang lain. So, ada pembuat model, pengeluar siapa, jurutera siapa, ada tak programming, pengatur cara lah. Dan langkah yang kelima, reka bentuk akhir telah dipersetujui bersama antara pra-pengeluar, pelanggan dan juga pereka. Okey? Itu adalah cadangan penambahbaikan. So, kita ada dua soalan dekat sini. Mengapakah perubahan ataupun penambahbaikan perlu dipersembahkan kepada pelanggan? Dia adalah untuk mendapatkan perbincangan, input dan juga kelulusan daripada pelanggan. So, kat sini, senaraikan golongan pakar yang terlibat dalam pra-pengeluaran. Ada 4 golongan pakar yang terlibat iaitu pembuat model, pengeluar, jurutera dan juga pengatur cara. So, ini adalah senarai semak penilaian model reka bentuk sistem aquaponik. Ada 5 tadi kan. So, kalau ada dalam awak punya lakaran, dalam punya model awak tandakan kriteria-kriteria ni sekiranya memenuhi. Okey, 1 ni lemah, sangat lemah. 2 ni lemah. 3 ni macam okey-okey, memuaskan. 4 adalah baik lah. Okay, so kita akan go through seterusnya. 2.5.8, mencadangkan penambahbaikan tadilah. Mencadangkan penambahbaikan. Once dah ada discussion dengan pelanggan, designer awak lah akan mendapat beberapa cadangan penambahbaikan. Dia macam orang kritik produk kita, mestilah kita akan tanya, kenapa? Apa yang nak ditambah baik? Orang tu mesti akan bagi idea. Tak adalah dia kritik kita, tapi dia tak tahu apa yang nak ditambah baik. So, kena ada dua hala kat situ. Komunikasi dua hala antara pelanggan dan juga pereka lah. So, ni adalah contoh beberapa cadangan penambahbaikan. Kita ada yang pertama, mungkin dia akan tambahkan pump yang lebih berkuasa, menggunakan pemasa ataupun timer, menggunakan bekas tanaman yang lebih besar, menggantikan tangki, ni tangki ikan yang lebih sesuai. So, contoh, kita ada sistem RAF dekat sini. Sistem RAF ni mungkin kita boleh gabungkan dengan sistem NFT. So, nampak dia ada penambahbaikan dekat situ. Guna dua sistem dalam satu tangki ikan. So, ini adalah contoh borang cadangan penambahbaikan. Ada kelemahan, nyatakan kelemahan apa yang ada dan juga penambahbaikan produk model awak. Okay.
So ini adalah once sebenarnya dah habis, kita kena menghasilkan laporan laporan projek reka bentuk baharu So laporan projek ni bila cakap mengenai laporan mesti ada muka hadapan. Barulah cikgu tu tahu apa benda yang awak buat, apa nama awak. So mestilah ada tajuk, ada nama murid. Model tu model apa yang awak hasilkan, nama model awak. Contohnya sistem RAF terbaik, sistem RAF serbaguna. Contoh nama model. So profile mesti ada nama awak, nama sekolah dan juga tarikh. Kita ada penghargaan. Penghargaan ni macam kata-kata pujian lah. Siapa yang telah memberikan sumbangan, bantuan. Selalunya orang letak cikgu-cikgu dia, ibu bapa dan juga kawan-kawan. Okay. Kemudian kita ada abstrak. Abstrak ni nak menekankan keistimewaan produk awak. Gebang kat sini. Maksudnya macam cerita je produk awak ni paling terbaik. Kenapa? Apa yang istimewanya? That's mean abstrak lah. Okay. Kemudian kita ada jadual kandungan ataupun isi kandungan lah. Isi kandungan ni lebih kepada isi kandungan apa dekat page berapa. Contohnya laporan pengenalan dekat page berapa. Contohnya macam itulah. Okay. Dan kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan ni maksudnya kita nak terangkan isu apa yang ada sekarang ni. Tujuan kita menggunakan konsep ini, contohnya kenapa guna konsep sistem RAF? Kenapa tak guna sistem NFT dan sistem EBBN Flow? Dekat situ kita aplikasikan konsep 5W and 1H iaitu what, why, when, where, who and how. Okay. Kemudian kita ada laporan. Laporan ni adalah selalunya yang lebih terperinci supaya mudah difahami dan lebih jelaslah apa sebenarnya apa yang awak buat. Selalunya dalam situ kita akan letak jadual kerja, lakaran tadi awak boleh letak, borang analisis elemen dan juga prinsip reka bentuk, borang yang tadi tu juga. Kemudian ada model, gambar model awak, senarai semak, kekuatan dan kelemahan model. Nampak? Semua yang awak belajar, apa yang awak isi tu semua boleh diletakkan di dalam laporan. Okey. Kemudian penutup. Penutup ni maksudnya macam kita rumuskan, kita komen apakah pencapaian yang telah kita peroleh, apakah cadangan penambahbaikan yang kita boleh lakukan pada akan datang, nyatakan dengan jelas, ringkas dan tepat lah. Kemudian kita ada bibliografi, ada rujukan. Rujukan selalunya menggunakan format APA ataupun American Psychological Associations. So format APA, dia ada beza format APA. So you have to search lah, awak kena pilih dan kena carilah format APA untuk buku macam mana, format APA untuk surat khabar, bulletin macam mana. So dia berbeza. Okay. Kemudian kita ada lampiran. Lampiran ni macam dokumen-dokumen sokongan yang macam menyokong apakah laporan awak. So that's mean macam dia tambah baik laporan awak lah. Mungkin awak boleh letak senarai kos, senarai bahan, kos pengeluaran apakah. Mesti bila kita buat tu kita kena ada mengeluarkan duit. Walaupun sedikit tetap kita kena tulis. Okay, so that's boleh letak dekat lampiran lah. Ini adalah contoh dalam buku teks awak, muka surat 136 sampailah muka surat 141 step-step macam mana nak buat. Okey, so ini adalah ada 5 muka surat kat sini, 6 muka surat. So ini adalah langkah-langkah dalam menghasilkan laporan projek. Cikgu akan letak link dekat bawah. Awak boleh rujuk satu video ni, dia tunjuk macam mana nak menghasilkan laporan projek yang lagi detail. Okey, kemudian sebagai rumusan hari ni kita dah habis bab aplikasi teknologi reka bentuk aquaponik. Yay! So hari ni kita dah mencapai menilai model serta mencadangkan penambahbaikan. So ingat bila dalam reka bentuk aquaponik ada 3 jenis sistem iaitu sistem RAF, sistem EBBN Flow dan juga sistem NFT. So ada lakaran, ada analisis elemen dan prinsip, ada apa lagi? Ada buat model dan kemudian kita akan menilai serta mencadangkan penambahbaikan. So jangan lupa borang senarai semak penilaian serta ini adalah borang cadangan penambahbaikan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.